Dalam bahasa Melayu, terdapat 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Yang pertama, ayat penyata. Apa itu ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan, iaitu untuk menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu. Contoh ayat penyata. Yang pertama, Nadia seorang jurugambar. Kedua, penjual sayur itu sentiasa tersenyum. Ketiga, Abdullah sedang tidur. Keempat, bunga ros itu harum baunya. Kelima, Dewan Bahasa dan Pustaka terlibat dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Kesemua ayat penyata mesti diakhiri dengan tanda titik noktah pada belakang ayat. Okey, jadi kamu boleh lihat di belakang ayat penyata ini mesti ada tanda titik noktah. Seterusnya yang kedua ialah ayat seruan. Apa itu ayat seruan? Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan nada atau intonasi seru untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Jadi, ayat seruan mesti ada unsur-unsur perasaan. Dalam tulisan, intonasi seru digambarkan dengan tanda seru atau tanda seruan yang diletakkan di akhir ayat. Sama ada ayat itu didahului oleh kata seru ataupun tidak. Kata-kata seru yang biasa kita gunakan dalam ayat antaranya ialah seperti oh, amboi, wah, cis, aduh, syabas dan sebagainya. Contoh ayat seruan. Yang pertama, amboi, garangnya kakak kamu itu. Kedua, wah, besarnya rumah kamu. Ketiga, syabas, kamu berjaya menewaskan saingan kamu itu. Keempat, cis, tak kusangka kau musuh dalam selimut. Kesemua ayat seruan atau ayat seru mesti diakhiri dengan tanda seru. Okey, itu simbol tanda seru iaitu I terbalik. Okey, seterusnya ayat tanya. Apa itu ayat tanya? Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Contohnya, apa yang kamu buat di sini? Kamu hendak pergi ke mana? Ayat tanya mempunyai dua, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Kesemua ayat tanya mesti diakhiri dengan tanda soal ataupun tanda tanya. Yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya, iaitu ayat yang biasanya kita ucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Contoh, dia tersenyum. Adik masih menangis. Partikel kah biasanya diletakkan pada hujung ayat seperti dia ke sekolah kah? Mereka berlepas pagi tadi kah? Okey, itu contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Kedua, ayat tanya dengan kata tanya, iaitu ayat tanya yang menggunakan kata tanya. Contoh kata tanya, ingat lagi murid-murid apa itu contoh kata tanya yang telah kita belajar? Contohnya ialah apa, siapa, berapa, mengapa dan bagaimana. Ayat tanya dengan kata ganti nama tanya. Contohnya kata tanya apa, siapa, mana. Contoh kata tanya apa? Benda itu apa? Siapa? Gurunya siapa? Kata tanya mana? Adik awak mana? Okey, seterusnya ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya, iaitu mesti ada kata sendi nama. Ayat ini terdiri daripada frasa sendi nama tanya. Contohnya di mana? Tuan tinggal di mana? Dari mana? Okey, soalannya, mereka datang dari mana? Okey, sejak bila?
Penyakit ini merebak sejak bila? Okey, seterusnya kita buat soalan dengan menggunakan kata tanya bagaimana dan dengan siapa. Okey, seterusnya ayat perintah. Apa itu ayat perintah? Ayat yang mengandungi unsur arahan atau kemahuan yang kuat oleh penutur terhadap pendengar. Ayat ini diujarkan bertujuan untuk menimbulkan suatu tindakan yang ditujukan kepada orang kedua seperti kamu, awak dan engkau. Ayat ini terdiri pada ayat yang bertujuan menyuruh, melarang, mempelawa dan meminta. Okey, ini ialah contoh ayat perintah. Okey, ayat perintah ni ada berapa murid-murid? Kita lihat ayat perintah dapat dibahagikan kepada 4, iaitu ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan dan ayat silaan. Okey, lepas ini kita akan lihat contoh ayat perintah dalam keempat-empat bahagian tersebut. Okey, yang pertama, ayat perintah jenis ayat suruhan. Ayat ini menyuruh untuk menimbulkan sesuatu tindakan arahan kepada pendengar. Okey, contohnya, tutup pintu itu. Jadi ayat ini terdiri pada subjek, iaitu sebagai kata ganti nama diri orang kedua, diikuti predikat. Okey, kita lihat seterusnya. Contoh, ayat yang sama boleh dilengkapi oleh subjek seperti berikut. Awak tutup pintu itu. Dia bagi perintah. Awak sebagai subjek, tutup pintu itu ialah predikat. Okey, seterusnya, ayat perintah jenis suruhan, partikel lah turut digunakan. Contohnya, tutuplah pintu itu. Okey, yang kedua, ayat perintah jenis ayat permintaan. Apa dia permintaan ni? Okey, contohnya kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Jadi ayat permintaan ni dia ada dua perkataan, minta dan tolong. Okey, contoh ayat permintaan. Yang pertama dengan menggunakan kata minta. Okey, A. Minta tuan-tuan jelaskan yuran persatuan. B. Minta tuan benarkan kami masuk. C. Minta kamu semua bertenang. Okey, yang kedua perkataan tolong. Tolong tutup pintu depan itu. B. Tolong selesaikan pergaduhan ini. C. Tolong hantarkan jawapan sebelum hari Ahad. Okey, ini ialah jenis ayat permintaan yang menggunakan minta dan tolong. Okey, seterusnya ayat perintah jenis ayat silaan, iaitu untuk diucapkan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Lazimnya digunakan pada permulaan ayat. Okey, menggunakan kata silaan seperti sila dan jemput. Ayat ini boleh dilembutkan dengan menambah kata penegas lah. Contoh ayat nombor 1. Silalah lapangkan masa untuk menghadiri majlis kesyukuran tersebut. Kedua, jemputlah duduk di bangku yang disediakan di ruang tamu. Bentuk-bentuk ayat silaan atau dan juga permintaan biasanya tidak membawa pengertian yang negatif. Okey, ayat silaan dan ayat permintaan ni dia tak ada pengertian yang negatif sebagaimana yang terdapat dalam jenis ayat larangan. Okey, ayat larangan dia negatif, ayat silaan dan permintaan positif. Okey, contoh ayat larangan. Ayat larangan artinya ayat yang menggunakan kata larangan. Okey, kita lihat apakah kata larangan dalam ayat larangan. Okey, contoh kata larangan seperti jangan, usahlah, usah, tidak usah dan janganlah. Okey, ada 5 di situ contoh kata larangan. Ini termasuk dalam ayat perintah. Kata larangan dalam ayat perintah. Contoh ayat larangan yang tidak menggunakan kata larangan. Contohnya dia tak ada kata larangan dalam ni, tak ada kata larangan jangan ataupun usah. Contohnya dilarang merokok. Dilarang merokok ialah ayat larangan tapi tak guna kata larangan. Okey, seterusnya contoh ayat larangan. Jangan duduk di sini. Janganlah menangis.
usah kau pedulikan dia, usahlah dikenangkan lagi perkara itu. Contoh ayat larangan ini menggunakan kata larangan jangan dan usah.